Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurniaan yang Allah telah bekalkan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat ada waktu yang lapang, ada kawan-kawan yang baik, ada jiran tetangga yang baik, ada suami dan isteri yang soleh dan solehah, ada anak-anak yang baik. Semua ini adalah antara nikmat yang mana Allah Azza wa Jal telah berikan kepada kita. Maka syukurilah akan nikmat ini. Keduanya, ada permintaan kepada AJK untuk mungkin saya kongsi sedikit. Adakah benar sekarang dunia kita akan berada ataupun sedang berada di ambang krisis, lebih lagi pada krisis makanan. Kalau kita baca mana-mana surat khabar ataupun laporan, memanglah dimaklumkan sebegitu rupa. Kalau muslimin dan muslimat tengok, pada pertengahan bulan Mei, Bank Dunia telah menghabarkan akan berlakunya inflasi. Inflasi ini bagaimana? Barang yang dijual, iaitu barang keperluan, sangat terhad. Bukan sahaja terhad, harganya dinaikkan dengan sangat tinggi. Maka ketika itu, orang-orang yang mampu untuk membeli hanyalah orang-orang yang kaya. Walaupun dia tergolong dalam golongan M40, kita tak sebut B40. B40 memang tidak mampu untuk membeli. Tapi walaupun dia berada pada pertengahan M40 pun, dia tidak ada kuasa membeli. Sebab ketika itu barang yang ada sangat terhad dan harganya sangat mahal. Maka orang yang lebih kaya ketika itu lebih senang untuk mendapatkan bekalan makanan. Dan Bank Negara Malaysia, minta maaf, Bank Dunia telah maklumkan pada pertengahan Mei suntikan dana sebanyak 12 bilion US dollar. Kalau dikonvertkan duit Malaysia, sebanyak 53 bilion ringgit telah disuntik pada bulan Mei dengan tujuan
untuk merendahkan ataupun meminimumkan berlakunya inflasi. Ketika mana duit tersebut disuntik, maka ketika itu pembiayaan untuk peningkatan penghasilan kerja ataupun baja, semua yang berkaitan tentang makanan asas akan meningkat. Maka itulah harapan yang berlaku. Yang kedua, apakah sewajarnya bagi kita untuk buat? Kita pun sekarang semua sudah maklum, tanpa kita berselindung, memang ada mungkin sebahagian manusia dah mula kita sebut sebagai prep. Kita kumpulkan beras, kumpulkan makanan asas yang tahan lama, kita simpan di dalam plastik dan kita seal elok-elok, kita simpan. Dan ramai juga yang membeli tangki air yang sangat besar untuk menyimpan air yang bersih, sebab dikhabarkan akan berlakunya kemarau yang panjang. Pada pandangan saya secara peribadi, nak buat benda tersebut adalah dibolehkan, bukanlah satu benda yang dilarang, tetapi kita kena berwaspada, jangan berlebihan. Ada banyak berlaku di luar sana, dia rasa sekarang mungkin adalah masa yang akan berlakunya hari kiamat. Maka ketika itu dia buat prep, kumpul makanan-makanan yang asas, disimpan, ditutup dengan rapi, disil, dan dia beli tangki air, simpan air yang bersih, boleh, tapi janganlah sampai melampau. Saya pun secara peribadi ada kawan yang buat begitu, tapi dia tanya pandangan saya kata boleh, saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalaulah dia buat begitu dan dia tinggalkan ahli keluarganya. Itu benda yang tidak wajar. Dan ramai orang buat begitu. Maksudnya dia sediakan diri dia sebab dia merasakan ini adalah masa yang akan berlakunya akhir zaman. Mungkin sebab wabak yang berleluasa, tidak ada ubat dan sebagainya. Dan akhirnya dia tinggalkan isteri dan anak-anak, dan dia cuba untuk menyelamatkan diri sendiri. Maka ini bukanlah benda yang baik. Antara saranan yang lain yang boleh kita buat, yang telah diwawakan oleh pakar-pakar ekonomi, antaranya kita boleh mula menanam makanan asasi, sama ada sayur-sayuran ataupun semua jenis ubi. Ini adalah makanan yang orang kita Malaysia boleh makan dan boleh kenyang dalam tempoh yang lama. Sama ada ubi kentang ke, keledek, kayu, keladi, labu dan sebagainya. Ini adalah saranan yang amat baik. Ramai orang yang menyarankan begitu. Yang kedua, bagi orang yang biasa dengan cucuk tanam, biasanya dia akan, kalaulah dia ada kebun, getah, antara saranan pakar ekonomi sekarang adalah antara jarak antara dua pokok getah tersebut kita boleh buat intercropping. Intercropping ini kita tanam sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan di antara dua pokok. Ini juga boleh manfaatkan petani ataupun orang yang bercucuk tanam. Dan banyak saranan, ini lebih pada saranan peribadi, saranan kerajaan dan sebagainya pun ada banyak. Cumanya jika tanya kepada saya, adakah sekarang adalah akhir zaman, wallahu taala alam, saya pun tidak pasti. Tapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku apa yang sedang berlaku sekarang. Dan Nabi jawab, jarak kiamat pada zaman Nabi sangat dekat. Ada riwayat mengatakan sejengkal. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang 1400 tahun yang lebih, mungkin lebih dekat berbanding dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semua tanda-tanda kiamat yang kecil kebanyakannya semua telah berlaku. Tetapi tanda-tanda besar kiamat ada yang sudah berlaku dan ada yang masih belum berlaku. Antara hadis yang sahih yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlakunya kiamat hatta yuqbadul ilmu, sehingga Allah mengangkat ilmu. Itu adalah tanda yang pertama. Allah angkat ilmu bagaimana? Allah mematikan para ulama ataupun orang cerdik pandai, para sarjana yang hebat dengan ilmu. Dah berlaku tak sekarang? Memang berlaku. Ramai orang yang alim, yang ada ilmu pengetahuan tentang agama, Allah ambil nyawa mereka. Yang kedua, Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga wataktharul zalazil, banyaknya berlaku gempa. Sekarang memang dah banyak dah berlaku gempa bumi. Di Indonesia, di negara kita pun kadang-kadang terasa memang berlaku gempa bumi. Yang ketiga, wa yataqarabaz zaman, zaman yang kita duduk sekarang rasa semakin singkat. Tuan-tuan rasa tak? Makin lama makin cepat waktu meninggalkan kita, masa meninggalkan kita. Sampai dalam satu hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana waktu tu boleh berjalan dengan sangat pantas, antara tanda kiamat. Dan Nabi SAW bersabda, fatakunu sa'ah kasyahri, kita merasakan dalam tempoh setahun, kita rasa setahun tu seperti sebulan. Kita cakap tahun 2022, tiba-tiba masuk tahun 2023. Setahun itu diibaratkan kita merasainya seperti sebulan. Dan Nabi sambung lagi, wa syahru kal jumu'ah, setiap bulan dikira ataupun dirasai hanyalah sebanyak seminggu. Itu memang kita rasa pejam celik dah sebulan. Sebenarnya kita rasa sebenarnya dia seperti seminggu. Dan Nabi sambung lagi, wa takunu jumu'ah kal yaum, seminggu itu kita rasa macam sehari. Anak tanya, hari ni hari apa ayah? Hari ni hari Isnin. Dah hari Isnin? Baru je tanya minggu lepas hari Isnin. Maksudnya seminggu itu dah macam sehari. Dan Nabi sambung lagi, wa yakunu al-yawma kas-sa'ati, dan sehari kehidupan kita 24 jam tersebut seperti 1 jam. Bangun pagi, bersihkan diri, solat, uruskan anak, pergi sekolah dan sebagainya, kerja, balik rumah, rehat, pergi kuliah maghrib, sehari. Sehari itu rasa macam sejam. Sangat cepat berlaku. Dan Nabi sambung lagi, wa takunu sa'ah kadarbati an-nari, dan sejam itu seperti satu sambaran api. Sejam tu sangat cepat, seperti api percik sekali. Itu adalah sejam. Dan itu kita merasainya sekarang. Dan dalam hadis yang sama tadi, Nabi sambung, wa tazharul fitan, banyaklah berlakunya fitnah. Sangat banyak berlaku. Orang yang baik difitnah melakukan suatu benda yang jahat. Fitnah itu benda yang biasa.
keluar menceritakan keburukan orang lain sampai jatuhnya akan fitnah. Dan akhirnya Nabi sebut dalam hadis yang sama, tidak akan berlakunya kiamat sehingga wayuk sarul harju, banyaknya berlaku pembunuhan. Ini pun telah berlaku. Minggu lepas seorang anak potong ibunya 12 potong sebab tak setuju melebihkan anak lain akan wasiat harta. Biasa dah. Tak puas hati, bunuh. Bincang tak boleh, bunuh. Merancang untuk bunuh. Maka ini semua adalah antara tanda-tanda kiamat. Tapi kalau kita nak tahu bila berlaku kiamat, memang kita tidak tahu. Maka seeloknya bagi kita adalah bersedia untuk menghadapi hari yang besar, iaitu hari kiamat. Dan janganlah kita tergolong dalam golongan yang berwaspada akan berlakunya kiamat, tapi kita tinggalkan tanggungjawab asasi kita. Kalaulah berkeluarga, tinggalkan isteri dan anak-anak tanpa diberi nafkah. Ini bukanlah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi dah berlaku, sahabat bertanya, maka Nabi pun jawab perkara yang sama. Tapi sahabat Nabi semuanya hidup dalam keadaan aman, memberi akan hak kalau ada isteri, bagi hak isteri, dan kalau ada anak, memberi akan hak anak. Maka itulah lebih baik bagi kita untuk lebih rasional, untuk tidak beremosi ketika mana mungkin berlaku pandemik ataupun inflasi yang akan datang. Saya mungkin itu sahaja yang saya nak sentuh tentang apa yang berlaku sekarang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah Fiqh Muamalat oleh Dr. Muhammad Zaki Yahpar Al-Yahya. Kita masih lagi dalam bab yang keempat, berkaitan tentang hibah. Muka surat 45. Betul? Baik. Muka surat 45, orang yang bersedekah kemudian mewarisinya. Kita dah sentuh sebelum ini, banyak kelebihan bagi siapa yang memberi hibah ataupun hadiah, dan Nabi SAW tidak pernah menolak akan hadiah. Muka surat 45. Orang yang bersedekah kemudian mewarisinya. Adakah kalau kita memberi hibah ataupun hadiah, kita bagi hadiah rumah, esok dia meninggal dunia, adakah rumah tersebut dipulangkan kepada kita ataupun rumah tersebut diwarisi oleh suami atau isteri dan anak-anak yang menerima hibah ataupun hadiah tersebut? Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapanya radhiyallahu anhu, katanya, telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mensedekahkan hamba perempuanku kepada ibuku. Namun sekarang dia telah meninggal dunia." Jawab baginda, "Mudah-mudahan Allah memberimu pahala dan dia menjadi harta warisan bagimu." Okey, seorang perempuan, dia sedekahkan seorang hamba kepada ibunya dan ibunya meninggal dunia, dan perempuan tersebut tanya, di manakah selayaknya perempuan ataupun hamba tersebut diberikan? Maka jawab Nabi, hamba tersebut dijadikan harta warisan bagimu. Meninggal akan dikembalikan kepada orang yang mewarisi hamba tersebut. Pemerintah yang menerima hadiah ialah ghulu, iaitu pengkhianat. Dari Abi Humaid As-Sayyidi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Nabi SAW pernah mengambil bekerja
seorang sahabat dari Bani Al-Azad bernama Ibnu Al-Utabiyah. Dalam riwayat yang lain sebut Ibnu Al-Latabiyah, untuk memungut zakat. Tatkala dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah yang dihadiahkan oleh orang kepadaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam segera naik mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, "Layakkah seorang amil zakat yang kami kirimkan untuk memungut zakat, lalu datang kepadaku lantas berkata, ini untukmu dan ini untukku? Mengapa dia tidak duduk di rumah bapanya dan ibunya, lalu dia memerhatikan adakah orang yang memberi hadiah kepada dirinya ataupun tidak? Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, dia tidak akan datang dengan membawa hasil pemberian yang haram itu, melainkan dia akan datang pada hari kiamat dengan memikul barang itu di lehernya. Jika ia hadiah itu berupa unta, maka unta itu melenguh. Jika ia berupa lembu betina, maka lembu tersebut menguak. Jika ia berupa kambing, maka ia mengembek." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya hingga kami ternampak ketiaknya. Lalu baginda bersabda lagi, "Ingatlah, aku telah menyampaikannya 3 kali." Maka ini adalah ancaman yang sangat hebat. Nabi hantar seorang lelaki daripada keturunan Bani Al-Azad yang bernama Ibnu Al-Utabiyah untuk memungut zakat. Layakkah seorang amil untuk menerima bahagian daripada zakat? Boleh tak diambil? Dikategorikan sebagai 8 asnaf ataupun tidak? Contohnya di masjid ada amil yang kutip duit zakat. Adakah amil tersebut layak untuk menerima asnaf daripada zakat tersebut? Boleh tak ambil duit daripada duit yang dikutip? Boleh. Jawapannya adalah boleh. Cumanya yang berlaku kepada Ibnu Al-Utabiyah ini, sebelum dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia telah bahagikan siap-siap. Itu yang Nabi SAW sangat marah. Sepatutnya Nabi hantar dia kutip zakat, dia pulang ke Madinah, letaknya duit zakat yang dipungut di suatu tempat, dikira barulah dia akan berhak untuk mendapat bahagiannya. Tapi sebelum sampai di Madinah, dia dah sebut dah, ini untukmu dan ini untukku. Maka Nabi SAW sangat melarang perbuatan tersebut, walaupun dia layak. Maka tidak boleh bagi kita al-ghulu, berlebihan. Ke dalam ini sebut sebagai pengkhianat, ketika mana kita dihantar untuk memungut zakat, belum sampai tempoh, kita dah kira dah berapa untuk kita dan berapa untuk diletakkan di Baitul Mal. Maka itu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Papan putih. Ada papan putih. Baik, ada soalan berkaitan tentang hibah. Haji. Baik. 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 Kalau kita seorang, kita boleh mewarisinya. Tapi kalau kita dah bagi kepada ibu kita,
Ibu kita meninggal dunia, dia masuk dalam harta faraid. Perlu dibahagikan. Kalau ada adik-beradik, diwarisi kepada adik-beradik. Tapi tak boleh bagi kita kata kereta ni tak masuk dalam faraid sebab saya yang bagi hadiah. Ketika mana kita dah bagi hadiah kereta, itu dianggap selesai. Tapi kalau kita seorang, memang kita layaklah untuk terus dapat. Tapi kalau kita ada adik-beradik yang lain, adik-beradik lain juga layak untuk menerima nilaian harta kereta tersebut. Kita dah sentuh pasal hibah, dan di sini hak bagi seorang Muslim, kita semua akan melalui benda ini. Ketika mana kita meninggal dunia, kita ada tinggalkan harta. Harta kita sepatutnya yang pertama akan diuruskan dengan urusan jenazah. Kita ada duit sebanyak mana pun, sebenarnya yang pertama urusan jenazah. Dimandikan, dikafankan, dikebumikan dan sebagainya. Menggunakan harta yang kita tinggalkan. Ketika mana ada lagi berbaki duit peninggalan kita, yang kedua adalah perlu dilunaskan akan hutang. Hutang ini kita akan sentuh nanti dalam bab yang ke-7. Satu benda yang sangat serius. Walaupun pada zaman Nabi SAW ada sahabat Nabi yang ikut pergi perang, semua sahabat memuji dia, fahuwa mujahid fi sabilillah. Dia adalah orang yang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Hani'an lahu bisyahadah, gembiralah dia adalah ahli syurga. Maka ketika mana Nabi tahu dia ada tinggalkan hutang, Nabi sebut apa? Kallabal, sekali-kali tidak. Ketika mana dia ada hutang, walaupun dia mati syahid, itu menghalang dia untuk masuk ke syurga. Nabi sebut dalam hadis yang panjang, dan akhirnya Nabi sebut, nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman, kita semua ini, mu'allaqatun bidainihi, akan tergantung selagi mana hutang tidak dibayar, hatta yuqda anhu, sehingga hutang dilunasi, walaupun mati syahid. Maka berhati-hatilah dengan hutang. Hutang ini benda yang diwarisi. Kalaulah ibu dan ayah kita ada tinggalkan hutang, ahli waris perlu melunasi hutang tersebut. Itu sebab ketika mana ada jenazah meninggal dunia, antara soalan yang awal, kalaulah jenazah ini ada berhutang, bolehlah jumpa dengan ahli waris. Kalaulah nak menghalalkan, itu lebih baik. Sebab hutang ini adalah benda yang sangat serius. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada lagi harta yang ditinggalkan, perlu dibaginya harta sepencarian. Kebetulan kahwin 2 isteri, 3 isteri ataupun 4 isteri, maka akan dibahagikan harta sepencarian. Dia layak. Kalau di Malaysia, selagi mana dia kahwin secara sah dan ada sijil nikah, walaupun isteri yang pertama, kedua dan ketiga tak tahu, dia kahwin isteri yang keempat, maka dia berhak untuk mendapat harta sepencarian. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wasiat. Yang kelima adalah faraid. Wasiat yang keempat, duit banyak, seorang yang sangat kaya, urusan jenazah selesai, hutang selesai, keempat-empat isteri dah menuntut selesai, ada wasiat, tapi duit dah tak ada, maka tidak timbulnya wasiat dan faraid. Ini adalah langkah-langkah yang perlu dilalui ketika mana kita meninggal dunia. Wasiat dah habis, duit dah tak ada, contohnya
maka tidak akan timbulnya faraid. Sama juga begitu. Dan perlu kita bezakan antara tiga benda dalam waktu yang ringkas ini. Kadang-kadang kita terkeliru beza hibah, wasiat dan faraid. Ini adalah benda yang berbeza. Dalam buku kita hanya belajar hibah dengan wasiat. Faraid ni tak belajar, sebab dia adalah bab yang khusus. Yang pertama, hibah yang kita telah sentuh, dia berlaku ketika mana kita masih hidup. Wasiat setelah kita meninggal dunia, faraid juga meninggal dunia. Ini yang pertama. Ada orang fikir sebelum dia meninggal, dia ada harta, rumah, kereta dan sebagainya, ada 500,000 ringgit. Maka hibah yang berlaku ketika mana dia masih hidup. Dia tahu kalau dia meninggal, dia ada 2 orang anak. Anak dia mungkin akan bergaduh dan tidak setuju kalau dibahagikan harta mengikut faraid. Maka ketika itu dia siap-siap menulis hibah. Anak yang pertama contoh akan dapat 200,000 ringgit. Anak yang kedua akan dapat 200,000 ringgit. Selebihnya dibagi kepada pusat tahfiz contohnya. Maka ia berkuat kuasa ketika mana hidup. Wasiat berkuat kuasa ketika mana mati, faraid ketika mati. Hibah tiada had. Wasiat ada had tak? Tidak boleh melebihi 1/3. Faraid seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Ini agak special lah. Dia mengikut kita sendiri. Ada anak lelaki ataupun perempuan, ada pakcik lelaki ataupun perempuan, belah suami dan isteri, itu semua kena lihat. Hibah tiada had. Fikir balik, anak pun jarang balik rumah, call tak angkat, semua harta yang ada tak nak bagi kepada anak, nak bagi kepada satu pusat tahfiz contohnya, dibolehkan. Itu adalah kuasa hibah, tiada had. Boleh je nak bagi berapa yang kita nak bagi. Tapi wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Dan faraid seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. Dan hibah ini antara kekuatannya adalah untuk semua. Wasiat kepada siapa? Kita wasiatkan kepada siapa? Kepada wasiat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selain dari waris. Kalau kita wasiat kepada waris, ini bukan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sentuh nanti antara bab yang hujung, antara saranan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi di Malaysia, ketika mana ibu dan ayah ada mewasiatkan kepada ahli waris, walaupun mengikut syar'inya tidak syar'i, dia boleh dapat wasiat kalau dia ada surat kuasa. Ayah dah tulis siap-siap, Alung dapat sekian, dia wasiatkan siap-siap. Selayaknya tidak boleh. Kalau bawa ke mahkamah memang boleh menang. Banyak kes di Malaysia boleh ketika mana adanya surat kuasa. Dan faraid sama juga seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Hibah untuk semua. Tak nak bagi kepada anak, tak nak bagi kepada sesiapa, teringat nak bagi kepada jiran. Kebetulan jiran tu dah kawan 50 tahun, dia bukan beragama Islam contohnya, nak bagi kepada dia, dibenarkan oleh syarak. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita adalah pendeposit tabung haji, kita buka klausa untuk hibah, bebas untuk memberikan walaupun bukan beragama Islam. Itu adalah akta yang disebut di dalam tabung haji. Maka contohnya kita ada simpan duit dalam tabung haji RM20,000. Penama yang pertama kita tulis orang yang bukan beragama Islam. Memang tabung haji akan bagi kepada orang tersebut. Itu adalah kekuatan hibah untuk semua.
Ada soalan? Baik. Hibah bersyarat kita akan sentuh pada bab yang akan datang. Ada satu bab umrah dan rukbah. Adakah dibenarkan oleh Nabi SAW ataupun tidak? Sebelum kita masuk ke situ, satu benda yang ilmu yang perlu kita tahu berkaitan tentang harta yang tidak dituntut. Di Malaysia kita ada 3 tempat yang menguruskan harta tersebut. Yang pertama adalah Amanah Raya Berhad. Ini kita sebut sebagai Badan Berkanun, JLC. Yang kedua kita sebut sebagai JKPTG, Pusaka Kecil. Dan yang ketiga kita sebut sebagai Mahkamah Tinggi. Harta yang tidak dituntut boleh diuruskan oleh Amanah Raya Berhad ketika mana peninggalan aset tidak melebihi RM600,000. Yang kedua, pusaka kecil hanya menguruskan aset tidak melebihi RM2 juta ringgit. Mahkamah Tinggi menguruskan harta peninggalan yang melebihi RM2 juta ringgit. Yang kedua, Amanah Raya Berhad hanya menguruskan harta alih. Biasanya adalah kereta dan duit. Pusaka kecil menguruskan harta tidak alih. Contohnya tanah, rumah. Dan Mahkamah Tinggi dia akan menguruskan apa-apa sahaja yang melebihi RM2 juta ringgit. Yang ketiga, kos untuk Amanah Raya Berhad sangat mahal. Kos untuk Mahkamah Tinggi juga sangat mahal. Kos untuk pusaka kecil murah, hanyalah RM30 untuk nilaian aset sebanyak RM50,000. So sangat murah. Dan inilah yang berlaku. Kebanyakan ketika mana ibu ataupun ayah yang meninggalkan harta, semuanya melalui JKPTG. Sebelum ini diletakkan syarat, kalaulah nak bawa harta tidak alih sini, nak ke sini boleh, dengan syarat adanya harta yang tidak alih. So itu sebab ketika mana kita berurusan dengan JKPTG, ada kereta 5 buah dan sebagainya, dia akan tengok ada tak harta yang tidak alih. Kalau ada rumah, ada bangunan dan sebagainya, maka semua ini boleh dibawa ke sini. Ini ketika mana ada harta-harta yang tidak tahu datangnya dari mana. Berpunca dari sikap kita. Biasanya lelaki suka buat kejutan. Semenjak berkahwin sampai 50 tahun dah kahwin, mungkin tak pernah belikan emas untuk isteri, dengan harapan dia menabung emas. Pada usia 50 tahun dah berkahwin, nak bagi 1 kilogram emas, nak buat surprise. Isteri pun tak tahu dia menabung, dia pun tak letak nama isteri. Sehari sebelum nak bagi 1 kilogram emas, dia meninggal dunia. Maka harta tersebut, emas tersebut tidak dituntut. Itu ruginya ketika mana kita nak buat satu kejutan yang tidak betul dan kita tidak meletakkan nama. Semua harta yang ada nama, semua harta yang ada penama tidak akan difaraidkan. Contohnya tabung haji, ASB, EPF, emas. Semua ini ketika mana ada penama tidak akan difaraidkan. Itu kekuatan hibah. Kita simpan emas dah banyak, kita letak nama siap-siap, nama isteri, nama anak dan nama anak.
maka ketika mana kita meninggal dunia, harta tersebut tidak difaraidkan. Kalaulah pakcik kita layak, dia tak dapat, sebab adanya penama yang lain. Itu kebiasaan yang kita buat. Tabung haji, dia letakkan 2 ataupun 3 nama. Lelaki, kita mesti bubuh nama isteri. Isteri yang pertama, yang nama yang kedua baru nama anak, yang ketiga nama anak. Tapi kebanyakan isteri akan bubuh yang pertama nama anak, yang kedua nama anak, yang ketiga nama anak. Sebab semua isteri risau kalau isteri meninggal dunia, suami akan kahwin lain. Tapi suami tak pernah fikir pun benda tu. Tapi kebanyakannya isteri letak penama nama anak, tapi suami akan letak nama isteri. Kebetulan kita tahu pada 2 minggu yang lepas, setelah berlaku dalam tempoh yang sangat panjang, seorang Allah yarham meninggal dunia. Tuan-tuan belum kenal dia, Allah uji dia, terhempas helikopter dan dia meninggal dunia, tinggalkan aset yang sangat banyak. Ketika mana mahkamah tinggi tersebut ada 2.1 bilion aset. Anak pun tak tahu, isteri dan mak pun tak tahu. Dan ketika itu semua mereka sedang berlawan di mahkamah tinggi. Dan 2 minggu lepas ibunya kalah dan hanya mendapat pampasan sebanyak 1.2 juta ringgit. Kalau ikutkan sangat sedikit. Itu bukanlah kita nak cerita keburukan, tapi itu adalah benda ketika mana kita tidak menguruskan harta dengan baik. Perlu adanya penama. Dan sekarang anak beranak dan semua yang berkaitan berhak untuk lawan di mahkamah tinggi untuk menuntut RM 2.1 bilion ringgit. Itu adalah satu kerisauan. Dan kalau kita ada ilmu sedikit, lebih baik bagi kita untuk menguruskan dengan lebih baik. Ada soalan? Baik. Betul? Tak. Tabung haji ada 2 penama. Kita letakkan nama isteri ataupun anak-anak. Adik-beradik lain dan sebagainya tidak layak dan tidak boleh mengambil duit tersebut sebab adanya penama. Itu soalan yang Tuan Haji sebut tu betul. Antara tabung haji menggunakan hibah yang bersyarat. Walaupun Nabi larang, tapi syarat kat situ dibolehkan ketika mana meninggal dunia. Betapa ramai yang berlaku sekarang, ayah tulis surat hibah siap-siap, lepas seminggu anak datang, anak halau ayah dan ibu dia. Halau, ini rumah Along, ayah dengan mak tak layak duduk sini. Surat telah dikeluarkan. Maka ketika itu kebanyakan sekarang takaful ke tabung haji boleh meletakkan hibah bersyarat kalau meninggal dunia. So ayah meninggal dunia, barulah rumah ini diberikan kepada Along. Sama juga dengan duit tabung haji. Kita meninggal dunia akan diberikan kepada waris yang ditulis nama ataupun orang yang ditulis nama. Tabung haji memang takkan bagi kita keluar RM1,200. Syarat minimum untuk dapat nombor untuk pergi haji. Yang kedua adalah upah untuk tukar nama. Masa tahun lepas saya tengok dalam harga RM450. Itu adalah upah yang wajib tabung haji kenakan kepada pendeposit yang meninggal dunia. RM450 kos untuk tukar nama penama pertama dan kedua. Boleh. Wasiat kepada anak angkat adalah benda yang syar'i. Wasiat kepada anak sendiri, kita tengok cerita-cerita dulu semua, itu bukanlah benda yang syar'i. Tapi kalau ada surat kuasa, ada bukti, bawa ke mahkamah di Malaysia tak pernah kalah. Boleh menang, mesti menang. Tapi yang syar'i yang Nabi ajar adalah selain daripada waris. Tapi kebanyakannya kita ketika mana waris meninggal dunia, ayah meninggal dunia, kita akan melalui
JKPTG, iaitu pusaka kecil. Di Taiping pun ada, di Wisma Taiping. Di Perak ni ada banyak lah. Parit Bunta, di Tapah, Ipoh, di tempat kita di Kuala Kangsar banyak JKPTG, pusaka kecil. Selagi mana nilaian aset tidak melebihi RM 2 juta ringgit. 2 juta ringgit. Lebih perlu bawa ke mahkamah tinggi. Ada soalan? Dalam buku ini kita akan sentuh berkaitan tentang hibah dan wasiat. Faraid ini benda yang dinamik. Dia berubah semua daripada kita. Sebab hukum berubah sebab tengok ahli waris. Ada soalan? Saya sarankan kepada kita semua aset yang kita ada, sebaik dan seeloknya kita ada penama hibah. Tapi ada sebahagian orang, mungkin anak dia ramai, dia tahu dia meninggal dunia, anak-anak tidak akan bergaduh akan harta, pun boleh dibiarkan melalui faraid. Itu pun boleh. Itu adalah salah satu pilihan. Tapi kalau kita ada sedikit ilmu dan kita rasa mungkin boleh menyebabkan pergaduhan adik-beradik, ketika mana kita meninggal dunia, mungkin anak-anak boleh kelabu mata, maka seeloknya bagi kita untuk meletakkan penama. Wallahu a'lam. Saya kira itu sahaja. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk bab yang kelima, pembahagian daripada hibah, iaitu hibah jenis umrah dan rukbah. Hibah yang bersyarat, yang Nabi SAW larang. Bagi hadiah letak syarat, kalau kamu ataupun aku meninggal dunia, maka hadiah itu dikembalikan. Ataupun meletakkan syarat dengan umur, bagi hadiah esok meninggal, dia nak hadiah itu balik. Maka itu yang Nabi SAW larang. Saya kira itu sahaja perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf segala salah silap. Apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.